Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung dan bincangkan tentang kertas peperiksaan percubaan Sekolah Berasma Penuh 2021. Ini bab 3 penakulan logik yang telah cikgu beritahu minggu lepas. Kita terus kepada kertas 1, soalan 1. Baik, jelas tak nampak? Jelas
Baik, kita bincang soalan 1. Okey, ada nampak tak? Jelas tak? Okey, jelas. Baik, kita baca soalan 1. Pernyataan di bawah adalah sosangan bagi satu aplikasi. Baik, aplikasinya jika K tambah 4 tidak sama dengan 9, maka K tak sama dengan 5. Baik, daripada aplikasi terujuk dalam buku teks. Boleh rujuk dalam buku teks ke surat 66, buku teks KPM surat 66. Kita boleh lihat secara generalisasinya, aplikasi jika P maka Q, jika P maka Q, maka sosangan yang ditunjukkan dalam soalan ini, sosangan jika bukan P maka bukan Q. Maka bukan P ni untuk persamaan kita akan tukar sama untuk aplikasi kepada tidak sama. Simbol tidak sama. Lihat dalam kotak ni kan. Jadi untuk sosangan yang diberi dalam ni, jika K tambah 4 tak sama 9, maka K tak sama dengan 5. Baik, jadi antara berikut yang manakah adalah kontrapositif bagi implikasi tersebut. Okey, memulai aplikasi lah. Aplikasi ditukar pada sosangan. Soalan mahu kita tukarkan kepada kontrapositif. Ini jika bukan Q, maka bukan P. Jadi kita bandingkan pada sosangan ini, kita terbalikkan saja persamaan depan ke tak seman, di belakang ke depan dan yang depan di belakang. Jawapan ini berapa?
Jawapan dia apa? Kita respon sikit kat live chat ataupun di Google Meet in call message. Kita lihat untuk pilihan A, jika K tak sama 5. Okay, jika K tak sama 5, sistemnya yang di belakang, kertas mana di belakang yang bawa ke depan, maka K tambah 4 tak sama 9. Okay, yang di depan kita sama-sangan bawa ke belakang. Okay, jawapan dia A kan? Kebetulan jawapannya pilihan di A. Sebenarnya soalan 2. Kita lihat. Okay, hujah ni hujah apa? Kalau awak ingat lagi, hujah apa? Boleh respon? Boleh respon? Ya, hujah deduktif. Deduktif. Okay, bentuk apa? Hujah deduktif. Deduct. Okey, bentuk. Bentuk 2. Jadi kita boleh rujuk dalam buku teks KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita boleh lihat di akhir surat bab 3 ini. Ini muka surat 92. Okey, siapa yang ada buku teks boleh rujuk. Di peta konsep kita boleh lihat bentuk 2. Bentuk 2. Dia akan mula dengan jika. Untuk primi 1, jika. Jika P maka Q. Maka dalam soalan primi 1, jika W lebih besar daripada 5, maka 5W lebih besar daripada 20. Maka diberi primi 2, kita rujuk pada bentuk 2 secara generalisasi, P benar. Maka kita lihat 7 lebih besar daripada 5. Okey, yang depan ni jika P, maka primi 2 ni P benar. Ini 7 lebih besar daripada 5. Jadi W ni adalah sama dengan 7. Ya, 7. Maka Q benar. Q benar yang ni kan. Jadi 5 W lebih besar daripada 20. Kita akan khususkan menjadi, atau jawapannya menjadi, ya, 5 darab dengan digantikan W ini dengan 7. 35. Maka 35 lebih besar daripada 20. 35 lebih besar daripada 20. Okey, ini adalah soalan kertas 1 percubaan SBP 2021. Pergi pada kertas 2 bahagian A.
Baik, kita lihat apa soalan dia. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okey, angka bererti bagi 45.3200 ialah 4. Angka bererti bagi 45.3200 ialah 4. Jadi, bila perpuluhannya, sifar kita tidak tidak termasuk dalam angka bererti lepas titik perpuluhan. Jadi kita kira daripada 4 1 2 3 4. Jawapannya adalah benar. Okey, untuk soalan B, 1B, kita boleh rujuk buku teks KPM surat 66 secara generalisasinya. Kita boleh lihat jadual nanti ya. Baca soalan, tulis angkas. Okey, angkas tengok angkas bagi implikasi yang berikut dan tentukan sama ada angkas itu adalah benar atau palsu. Okey, kita tengok secara generalisasi jadual dalam teks itu. Okey, yang ini adalah implikasi R lebih besar negatif 9, maka R lebih besar negatif 11. Okey, kita akan tukar kepada angkas. Jika Q, maka P. Okey, kita terbalikkan saja untuk jawapan angkas ini. Jika R lebih besar daripada negatif 11, maka R lebih besar daripada negatif 9. Maka dia mahu lepas itu dekat angkas yang kita telah bina tadi, saya buat tadi, adalah benar ataupun palsu. Yang ini tadi R lebih besar negatif 9. Kita gantikan mungkin negatif 10 ataupun negatif 10 kan. Okey, kita lebih boleh gantikan dengan negatif 8. Okey, negatif 8 lebih besar daripada negatif 9 Ini negatif nombor negatif. Jadi negatif 8 lebih besar daripada negatif 11. Okey, untuk aplikasi ini adalah benar. Tapi bila kita tukar pada angkas, adakah dia benar? Okay, kita gantikan mungkin R sama dengan 10 besar daripada 9. Maka 10 lebih besar daripada negatif 9. Adakah benar? 10 lebih besar daripada negatif 9. Palsu kan? Palsu. Okey, kita terus pada soalan 9 kalau tak ada soalan. Boleh. Okey, boleh. Boleh. Terus kita pada soalan 1C. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah yang berikut. Premis 1, jika X ialah nombor ganjil, maka X ialah X tidak boleh dibahagi dengan 2. Kita perlu jawab premis 2. Kesimpulannya beri 24 bukan nombor ganjil. Kesimpulannya bukan. Jadi dia hujah didaktif bentuk apa? Hujah didaktif bentuk 1, 2 atau 3. Okey, boleh respon.
Untuk 1, 2 atau 3 yang diberi dalam soalan ini. Ya, hujah didapati bentuk 3. Okey, boleh rujuk dekat peta konsep surat 92 teks. Jadi jawapan dia mesti bukan Q benar, bukan Q benar. Sebab jawapan dia 24 bukan nombor ganjil. Dan kita perhatikan jawapan mesti Q, Q di belakang ni. X tidak boleh dibahagi dengan 2. X tidak boleh dibahagi dengan 2. Di X ni kita gantikan 24 sebab kesimpulannya 24 Okey, tadi 24. Kalau premisnya tidak boleh, maka kalau bukan, kita terbalikkan jadi boleh. Boleh kan? Jadi 24 boleh dibahagi tepat dengan 2. Boleh? Jelas? Empat boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, kita kontrakan. So, kita kalau tidak boleh, kita boleh tulis boleh. Tukar kepada boleh. Sebab dia bentuk 3. Okey, seterusnya. Soalan 2, nyatakan sosangan. Nyatakan sosangan, kita rujuk pada jadual secara generalisasi. Nyatakan sosangan bagi pernyataan berikut. Okey, yang ini aplikasi lah. Aplikasi, kita tukar kepada sosangan. Kita lihat sosangan jika bukan P, maka bukan Q. Maka persamaan ni kita tukar pada ketasmaan. Okey, tanpa kita ubah kedudukan persamaan ini. Okay, jawapannya adalah, okay, boleh respon sikit apa jawapannya? Apa jawapannya? Yes, dan jawapannya jika X tambah 3 tak sama sosangan dia. Jadi bukan kita tukar kepada tak sama. Tidak sama 7, maka X tak sama dengan 4. Okay, selesai soalan B. Kita lihat dulu bentuknya. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Seterusnya nyatakan sama ada hujah itu sah dan munasabah atau tidak. Jadi kita lihat premis 1 ditulis semua nombor genap boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, kalau semua bentuk apa? Ya, bentuk 1. Bentuk 1 semua kan? Semua. Kita rujuk pada buku teks peta konsep. Kita lihat bentuk 1, premis 1 mesti semua A ialah B. Jadi ditulis untuk jawab soalan ni, semua nombor genap boleh dibagi dengan 2. Okay, nombor genap ialah A dibagi dengan 2 ialah B. Okay, kita perlu isikan premis 2, jawab premis 2 dan kesimpulannya 8 ialah nombor genap. 8 ialah nombor genap. Iaitu C ialah B. C adalah B.
Kita gantikan C itu dengan 8 Yang ni premis 2 ni C ialah A, maka 8 ialah A yang depan. Yang mana ni? Yang A ni. Yes. Yang ini dia terbalik 8 ialah nombor genap. Dia ambil yang kesimpulan ni di bawah. Premis 2 ni dia tulis kesimpulan. Kesimpulan ni dia tulis sebagai premis 2. Dia terbalik 8 boleh dibagi tepat dengan 2. Okay, bila dia dah isi 8 yang nombor genap, maka kita tulis saja 8 boleh dibagi tepat dengan 2. Ini C ialah B. Untuk 9 C ialah A. Dia terbalik. Kesah tak hujah ni? Jadi hujah ni tak sah sebab bentuk dia berlainan dengan bentuk 1. Berlainan dengan bentuk 1. Jadi tak sah. Dia bukan bentuk 1. Munasabah kedua tidak sah. Ditambahkan dengan pernyataan. Pernyataan ni benar kan? Pernyataan ni benar. Tapi bila tak sah, kejawapannya tidak munasabah. Lihat daripada dalam buku teks ada yang ni nak jawab munasabah. Kalau munasabah bila bentuk dia sah, bentuk 1 dan semua pernyataannya benar. Premis 1, premis 2 benar, premis 1 benar, premis 2 benar dan kesimpulan pun mesti benar. Okey. Baru munasabah. Tapi di sini dalam kes ini dia tidak sah bentuk tak sama dengan bentuk 1, maka tidak munasabah. Tidak sah dan tidak munasabah. Boleh? Ada soalan? Soalan? Okey, soalan akhir sekali. Okay. Soalan akhir sekali. Kita ada masa dalam 30 minit. Tulis kontrapositif bagi implikasi. Tulis kontrapositif bagi implikasi. Jadi kita lihat soalan ni, format dia lebih kurang sama. Bentuk je soalan ni berlainan untuk setiap negeri. Bagi percubaan, peperiksaan percubaan SBP bagi seluruh Malaysia. Jadi kita lihat jadual generalisasi. Secara generalisasi, tulis kontrapositif bagi implikasi. Jika 7 darab 6 sama dengan 42, maka 9 tambah 7 darab 6 sama dengan 96. Jika kita tukar pada kontrapositif, jika bukan Q, maka bukan P. Okay. Daripada persamaan kita tukar jadi ya ke tak semaan. Okey. Perlukah kita tukar kedudukannya persamaan ni? Okey. Baik, kita kena tukar kan. Depan, jika yang depan ni persamaan ni ke belakang, yang persamaan ni yang di belakang ni ke depan. Maka jawapannya jika 9 tambah 7 darab 6 tak sama sebab kontrapositif. Tak sama dengan 96, maka 7 darab 6 tak sama dengan 42. Okey, selesai. Terusnya kita pergi pada hujah didaktif. Hujah didaktif bentuk apa ni? Lengkapkan premis 2 dalam hujah berikut. Premis 1, jika satu set mempunyai X unsur, maka ia mempunyai 2X. 2 kuasa X lah. X subset. Jika kita isikan premis 2, kita tengok kesimpulannya set A mempunyai 2 kuasa 6 subset. Kuasa 6 Jadi bentuk apa? Bentuk 2 bentuk 2
Faktor 2, jadi jawapan dia mesti P benar. P benar. Ini jawapan ni lah. Jika satu set ini X unsur ni apa? Kita lihat pada kesimpulan. Set A mempunyai 2 kuasa 6. Jadi X dia adalah 6. Macam mana kita nak jawab? Kita salin aja yang ni. Set mempunyai. Sebab dia P benar kan? Ni P, yang depan ni P, yang belakang ni Q. Kita salin set A. Set A mempunyai. Kita boleh tulis je set A mempunyai 6 unsur 6 unsur. Kita boleh tulis set A kan. Kita gantikan set A ni. Sini tak ada set kan. Kita tulis set je, tak ada set A. Kita ada set A, tulis kita tambah set A. Set A mempunyai 6 unsur. Seterusnya, okay, ini selesai. C, buat satu kesimpulan umum secara aruhan. Okay, umum umum ni maksudnya rumus. Rumus atau formula kita mesti bentukkan bagi urutan nombor 2, 14, 34, 62 dan seterusnya mengikut pola berikut. Okay, 2 sama dengan 4 darab 1 tolak 2, 14 sama dengan 4 darab 4 tolak 2, 24 sama dengan 4 darab 9 tolak 2. Jadi jawapan untuk 4 darab 16 tolak 2 sama 62. Kita kena buatkan rumus ataupun secara aruhan. Buat kesimpulan umum secara aruhan. Maksudnya daripada khusus ke umum. Kita lihat kurungan ni berubah. Jadi kita boleh tulis 4. Ini berubah. Maksudnya ni N lah. N. Tapi kita lihat dia bertambah 149. Jadi setiap nombor ni dia kuasa 2. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16 kan. Jadi N kuasa 2. Betul? N kuasa 2. Jadi 4 N kuasa 2. Yang ni semua tetap tolak 2, tolak 2. Jadi kita boleh buat rumusnya 4 darab kurungan N kuasa 2 tolak 2. Kita mesti tulis N tu dari mula 1 sama dengan 1 bukan kosong sebab dia mula dari 1. N sama 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Buat titik-titik belakangnya. Baru kita dapat markah penuh. Okay, ada soalan sebelum kita akhiri kelas live kita hari ini. Untuk minggu hadapan mungkin kita akan buat kelas live sebab itu pun ada urusan pada Ahad depan. Tapi insyaAllah kalau ada kelapangan, sedikit masa kelemahan, cikgu akan buat live untuk bab seterusnya. Okay, ada soalan sebelum kita akhiri kelas live kita dan kelas Google Meet? Okay, tiada lagi. Okay, dalam jadual tu ditulis ataupun tertera 7 PM Tapi sebenarnya pukul 11 pagi Okay, ada kesempatan teknikal cikgu dah cuba ubah tapi tak dapat ubah Tetap dia tulis 7 PM. Jadi cikgu setkan dia punya masa antarabangsa dia tu. Okay, untuk dapatkan soalan ni boleh WhatsApp cikgu. Cikgu akan hantar link untuk soalan-soalan ni. Tapi jawapan tak adalah, jawapan awak kena buat sendirilah. Boleh ulang balik FB Live ni ataupun boleh lihat dalam YouTube cikgu, saluran YouTube cikgu, Cikgu Syam Algebra TV Cikgu Syam Algebra TV, boleh tengok ulang-ulang balik. Nanti cuba buat balik
solat ni. Lepas tu boleh buat latihan dan cikgu kamu atau cikgu masing-masing di sekolah untuk buat latihan, dan boleh juga rujuk pada buku-buku aktiviti yang lain untuk tambahkan kemahiran dalam bab penakulan logik. Jika tak ada soalan, cikgu akhiri kelas cikgu. Harap kita akan jumpa pada Ahad depan atau Ahad seterusnya dalam FB Live Cikgu Syam Algebra TV. Okay. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.